Assalamualaikum. Kali ni kita nak ceritakan satu model yang pada orang nampak kotak, nampak petak, besar. Ada pula yang cakap dia hodoh. Ada juga yang kata dia ni tak lawa, tapi dia masih lagi dalam kategori luxury, mewah, prestige, rare dan juga agresif. Dan ini adalah Gelanda Wagon. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast stick, you can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast stick, you can get high with me, that's a deal, right? Masa mula-mula kereta ni dilancarkan, tak ada siapa pun sebenarnya percaya yang kereta ni akan menjadi salah satu orang kata Mercedes punya ikonik sepanjang zaman. Tak ada siapa pun percaya. Tapi hari ni kereta ni, jangan kata orang tua, orang muda pun suka. Siapa tak suka dengan G63? Ini adalah latest update daripada Mercedes G63 untuk tahun 2019. Idea bermula G63 ni start daripada selepas perang dunia kedua. Waktu tu ada beberapa engineer daripada Mercedes. Diorang terfikirkan satu idea macam mana nak buat kereta yang boleh melepasi pelbagai bentuk rupa bumi. Okey. Jadi mereka come up dengan idea 4-wheel drive dan juga jadi terhasillah itu G-Wagon. Tapi establishnya ataupun secara rasminya dilancarkan kalau tak silap penghujung tahun 1970. Masa tu tak silap aku Shah Iran ni masih memegang shareholder untuk Mercedes. Dia punya idea untuk keluarkan G-Wagon untuk kegunaan tentera in that time. Tapi seiring peredaran zaman, teknologi sentiasa berubah, G-Wagon juga sentiasa update dia punya teknologi, dia punya design, dia enhance everything sehinggalah apa yang kita tengok hari ni. Jadi tak salah kalau kebanyakan pengeluar kereta kat Jerman yang besar-besar, diorang ambil G-Wagon ni sebagai benchmark untuk diorang hasilkan semua SUV yang ada pada dunia hari ni. So, itu kelebihan ataupun sikit sejarah yang aku boleh kongsikan pasal G-Wagon. Interior G63 ni adalah perkara yang aku rasa aku sangat teruja dengan dia punya lavish style, dengan dia punya material. Dia nampak lavish ataupun dia nampak mewah, tak seperti mana kita tengok dekat luar. Kita nampak kotak, kita nampak petak. Tapi bila masuk dalam, sebenarnya kau berada dalam satu SUV yang consider sebagai lavish. So ini G63 punya material. First kita start dengan steering. Still ni adalah steering dia yang baru dengan flat bottom finishing, juga dengan steel punya shifter, dan kita ada touchscreen ni, touchscreen kita panggil touch scroll. Yang lainnya dengan material ada carbon fiber dekat konsol tengah. Kita ada 12 inch screen digital, yang mana yang ini still pakai common system. Sebab yang latest ni semua dah pakai M-Box. Cuma version G63 ni masih pakai common punya system, which is ada side aku okey je. Kat sini kita ada dynamic sunlight yang mana kau boleh pilih cara pemanduan ikut karakter kau sendiri. Kau ada slippery, kau ada comfort, kau ada sport plus, kau ada sport. Lepas tu kau ada manual ataupun kau nak auto, kau ada suspension system, kau ada traction control kat sini. Kat sini juga kau ada 180 punya kamera, dan kau ada side punya kamera. Kalau kau parking kau tak nampak kereta sebelah, kau boleh guna. Dan yang konsol tengah ni pula adalah dia punya dynamic sunlight ataupun dynamic mode untuk off-road, sand, trail dan rock. Maknanya trail ni termasuklah jalan belecak, berlumpur. Sand ni biasalah pasir. Rock ni bila kau naik bukit, tempat-tempat berbukit, tempat-tempat berbatu. So kau boleh gunakan, which is aku tak akan guna. So dia still ada lagi IWC punya jam. Carbon fiber ada juga dekat dashboard, dekat panel pintu. Dan yang lain adalah seat. Seat ni material dia memang material yang agak lavish lah. Material leather, napa leather dia. Dan seat ni ada massage, ada kursi urut. Which is aku tak try. Tapi kalau kau try pun, biasalah kau bawa kereta dengan ada function untuk urut, which is better lah untuk orang tua-tua macam aku ni. Okey, untuk pengetahuan korang, chassis G63 ni memang dia buat daripada besi sebenarnya. Yang berbeza cumalah dia punya hood depan dan pintu. Ini dia buat daripada aluminium.
So sebenarnya kereta ni pun agak lasak agak disebabkan dia masih nak mengekalkan dia punya klasik dia tu. So tak adalah yang macam ada orang kata apa, vacuum door, dia tak ada vacuum door. So kereta ni biasanya kita kalau nak tutup kereta kan jadi macam pelan-pelan tutup, sopan-sopan. Tapi tak untuk G-Wagon. G-Wagon kau kena pun tak tutup betul lagi. Jadi kau kena baru dia tutup betul. Jadi kau nak hentak sekuat hati pun dia masih steady. Ini sebenarnya berat ni. Berat ni. Ni berat. Okey. Untuk pengenalan G63, biasanya ini adalah driver package. Driver package ni datang dengan rim 22 tau. Ni 22. 22, lepas tu ada side step dan tailpipe dia pula sebelah tepi. Dia bukan kat sebelah belakang. Dan yang penting sebenarnya dekat G63 ni dia ada satu lapisan lagi getah ataupun satu material yang membuatkan apabila kau masuk dalam air, tak adalah 2 meter ataupun 1 meter lebih, air takkan masuk ke dalam. Ini G63 ataupun G-Wagon memang provide benda-benda ni. Sebab fokus G63 asalnya lah memang untuk off-road. Cumanya orang Malaysia ni tak pastilah G63 ni betul ke nak bawa masuk kebun. Sebab price tag pun 1.3 ni. Kalau berani, anda memang ada taste dan anda memang pemberani lah. Okey, untuk bahagian belakang ni sebenarnya tak banyak juga enhancement dia. Yang enhancement dia yang ataupun penambah baik yang ada pada G63 adalah dia punya lampu. Lampu fender. Ini sebenarnya untuk towing. Kereta ni jangan apa-apa. Kereta ni boleh buat towing sebenarnya. Tapi yalah, harga 1.3 kau nak buat bisnes towing, rugi kot. Jadi belakang tak banyak perbezaan. So ini adalah memang ada tyre spare kat dalam. Memang ada tyre spare kat dalam. Ini memang signature, tak boleh buang. Dia tak akan simpan kat bawah. Dia akan tetap duduknya di sini. So belakang ni tak banyak perbezaan berbanding dengan lama. Cuma sikit. Kau akan nampak perbezaan pada lampu. So inilah rupa belakang dia. Dan masih lawa. Masih dalam kategori okey untuk SUV. So kita dah cerita semua, jadi kita kena test supaya kita tahu macam mana feel dia bawa G63 ni. Kau dengar? Ini adalah bunyi V8 untuk G63. Tak kasar, tapi sedap nak dengar. Dengar? Baik. Dengar. Pakai earphone. Sedap. Tapi kita tak tahu sedap dia macam mana bila kita drive nanti. Sebenarnya dekat dalam market ada banyak juga pilihan ataupun option untuk luxury SUV, tapi tak ada satu pun yang kita boleh samakan dengan G-Wagon. Design dia walaupun hodoh, dia nampak petak, tapi dia still ada agresif, dia nampak something, dia nampak father-father. Jadi dia kereta yang bukan untuk orang yang pemalu. Sebab kereta ni pun kita tahu dia robust. Dia sangat robust design dia. Jadi bukan untuk orang pemalu. Lagi satu, kita pun faham yang mana sekarang ni banyak pengeluar-pengeluar kereta dah mula beralih kepada electric car. Kita tak tahu akan datang lagi 10 tahun atau lagi 20 tahun. G-Wagon mungkin dah tak ada, dah mungkin dah tak produce 4.0 V8. Jadi aku punya assume, tak tahu betul ataupun tidak, akan jadi salah satu kereta collector item yang mana waktu tu mungkin orang nak buat simpanan. So mungkin kita tak tahu harga dia jadi mahal. Kalau harga dia mahal macam GTR pun kita tak tahu, tapi possibility tu ada. Jadi kesimpulannya, price tag
Untuk G63 ni kurang lebih dalam 1.3 juta. Ya, mahal price. Tapi dia ada sentimental value dan dia ada sejarah yang panjang. Sebab banyak pengeluar-pengeluar dekat Europe pun masih menggunakan chassis ataupun jadikan dia sebagai satu orang kata benchmark untuk dia orang punya semua SUV. Kalau kau tanya aku 1.3, bagi setengah orang dia mahal, bagi setengah orang dia okey. Sebab kereta ni kau bukan beli dia sekadar kereta, kau bukan beli performance dia, tapi hakikatnya kau beli simbol status. So, kalau kau rasa kau mampu, silakan. Kalau tak mampu,